Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya ayo bersama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Hanya saja dengan pilihan kasih sayang Rahman, Rahim, Taufik dan Hidayah Allah, kita dipertemukan pada malam ini setelah kita menunaikan perintah Allah dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menunaikan kewajiban solat maghrib berjemaah. Kemudian kita diberikan peluang untuk duduk seketika menunggu masuknya waktu Isya, duduk beriktikaf dan duduk sama-sama berbincang mengenai perkara-perkara yang insya-Allah memberi kebaikan, manfaat di dunia dan di akhirat insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, pada malam ini ingin saya mengajak dan menarik perhatian semua untuk sama-sama kita berbincang mengenai amalan-amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan melihat satu amalan yang Nabi suka buat, iaitu melakukan sujud syukur. Melakukan sujud syukur. Apakah yang dimaksudkan dengan sujud syukur? Sujud itu sujudah seperti mana kita salat, kita sujud, dan perbuatan sujud itulah yang dikatakan dengan sujud. Manakala syukur ialah satu manifestasi kehambaan. Sebagai manusia hamba Allah, kita nak menunjukkan terima kasih kita kepada Allah. Sujud syukur adalah ungkapan terima kasih seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang dikurniakan kepadanya. Selain kurniaan nikmat, ia juga boleh dilakukan akibat terhindar dari bahaya. Sujud yang disebabkan oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai sujud syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan sujud syukur apabila mendapat khabar gembira, seperti yang dikisahkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam hadis berikut. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun sururin aw bushira bihi kharra sajidan syakiran lillahi, rawahu Abu Dawud. Bahwasanya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang menggembirakan ataupun mendapatkan khabar gembira, maka apakah yang Nabi akan buat? Baginda terus bersujud bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, ada beberapa keadaan yang disunatkan kita sujud syukur. Secara umumnya apabila kita dapat nikmat, maka kita kena bersyukur. Dan nikmat ini ada beberapa kategori. Nikmat
nikmat yang berterusan kita dapat dan nikmat yang kadang-kadang kita dapat. Ya, memanglah kalau kita nak hitung nikmat Allah satu-satu tak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya nak hitung nikmat Allah tak akan terhitung. Banyaknya nikmat Allah. Secara umumnya nikmat Allah ada dua, nikmat yang berterusan. Contoh, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat mata, nikmat mendengar, berterusan. Bersyukur. Ada satu lagi nikmat yang datang kadang-kadang, dan nikmat ini satu nikmat yang cukup besar dalam hidup kita. Contoh, ada orang kahwin, payah nak dapat zuriat. Ada orang kahwin setahun dapat dah anak seorang. Tapi ada orang kahwin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak boleh anak. Bahkan ada sehingga 10, 13 tahun tak boleh anak. Tiba-tiba tahun ke-14 contoh, Allah bagi dia zuriat. Tuan-tuan, 14 tahun ini bukanlah satu tempoh yang sekejap. Saya pernah rasa 4 tahun nak dapat anak seorang. Lama. Tiap-tiap kali nak balik kampung beraya, mari mikir selalu. Orang akan menanya. Bayangkan tuan-tuan, 13 tahun tiba-tiba Allah bagi dia zuriat. Maka nikmat dia dapat anak menunggu selama 14 tahun. Nikmat dia dapat anak tak sama dengan orang yang dapat anak setahun sekali. Maka untuk orang yang 13 tahun duk tunggu anak, duk ikhtiar macam-macam ikhtiar, tiba-tiba tahun 14 Allah bagi, maka nikmat itu khabar gembira yang cukup besar. Maka untuk orang ini sunat dia melakukan sujud syukur. Baik, saya memetik satu artikel daripada website Pejabat Mufti Wilayah dalam menyatakan beberapa lagi keadaan yang disunatkan kita melakukan sujud syukur. Keadaan yang pertama ialah seperti mana yang disebutkan tadi, ketika mendapat sesuatu nikmat, ataupun nak kaitkan dengan hadis riwayat Abu Dawud yang dibacakan pada awal tadi, apabila Nabi SAW mendapatkan ataupun menerima satu khabar yang gembira, baginda akan terus sujud bersyukur. Maka dikaitkan juga dengan artikel yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah menyatakan perkara yang sama. Keadaan yang pertama, sunat kita melakukan sujud syukur apabila kita mendapat sesuatu nikmat. Nikmat yang lagu mana? Nikmat yang tidak disangka-sangka. Contoh, mendapat anak, ataupun kepulangan seseorang yang telah lama hilang. Sekarang ni ada satu sukan, dia panggil sukan hiking. Beberapa tahun lepas ada kes berlaku, hiking hilang. Dan ada beberapa kes yang hilang tak dijumpai, dikerahkan, diturunkan dengan polis, bomba, askar dan sebagainya, tak jumpa. Tetapi ada kes hilang beberapa hari, jumpa balik. Dan untuk orang ini, untuk keluarga orang ini, setelah hilang beberapa hari dan Allah takdirkan jumpa balik, maka sunat bagi dia, keluarga dia, orang yang mengenali, menunggu-nunggu kepulangan dia, untuk melakukan sujud syukur. Ataupun contoh nikmat yang tidak disangka-sangka ialah sembuh daripada sesuatu penyakit. Wallahu a'lam. Berita beberapa tahun lepas, musim haji tak silapnya, pergi ke Mekah, Madinah dengan keadaan tak berapa sihat, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Masuk dalam surat khabar, tengah duduk buat tawaf di Masjidil Haram dan sebagainya, di sana
Allah takdirkan sehat, walhal penyakit dia tu payah nak sehat. Ada kes-kes juga berlaku bagaimana dia ditimpa dengan ujian kesakitan ataupun dia diuji dengan sakit stroke, lumpuh separuh badan. Tapi dengan berbekalkan semangat dia yang kuat, emosi yang dia jaga, di samping amalan baca Quran dia tak tinggal, tuan-tuan, Allah sembuhkan penyakit dia dan dia dapat berjalan seperti orang normal. Tuan-tuan, sembuh daripada penyakit juga nikmat. Lebih-lebih lagi kalau penyakit itu kita kata payah nak sembuh, tapi Allah bagi sembuh, maka sunat juga bagi dia untuk melakukan sujud syukur. Baik. Keadaan yang kedua, sunat juga bagi kita untuk melakukan sujud syukur apabila kita terselamat daripada sesuatu bencana, terselamat daripada bencana zahir yang tidak disangka-sangka, seperti terselamat daripada runtuhan bangunan, atau terselamat daripada banjir besar, atau suatu kemalangan ataupun malapetaka. Tuan-tuan, ada ketika pembinaan highway di depan TBS tu, tak tahulah, ada orang panggil highway Siuk, ada orang panggil highway Suki, ada orang panggil highway Suka, wallahu a'lam. Depan TBS dulu, ketika pembinaan highway ini, terjatuh satu blok konkrit, jatuh tuan-tuan. Bawah tu jalan dan ada kereta, jatuh satu blok konkrit itu, tertimpa di atas satu kereta, remuk satu kereta tuan-tuan. Konkrit ini nampak nipis, orang bidang teknikal dia tahulah lagu mana beratnya konkrit ini tuan-tuan. Jatuh tertimpa di atas sebuah kereta, dan di dalam kereta itu ada seorang perempuan. Takdir Allah, remuk kereta, perempuan ini tak mati. Tuan-tuan, logiknya kalaulah tertimpa tepat konkrit ini di atas perempuan tadi, habis. Tapi Allah selamatkan dia. Kereta remuk Masya Allah, tapi dia tak mati. Maka dia terselamat daripada runtuhan, dia terselamat daripada malapetaka, mungkin musibah. Maka sunat bagi dia, keluarga dia, untuk melakukan sujud syukur. Baik, keadaan yang ketiga, disunatkan untuk kita melakukan sujud syukur ketika melihat orang yang fasik, melihat orang fasik yang mempamerkan kefasikannya, atau orang kafir, atau orang yang merompak di pertengahan jalan, maka disunatkan untuk melakukan sujud syukur sebagaimana tanda bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya daripada perkara tersebut. Tuan-tuan, ada beberapa kes berlaku rompakan. Kita tengah makan di kedai makan, ramai orang, bukan tak ada orang, tetapi berlaku kes merompak masuk kedai makan. Dia ambil habis hak mana sempat, ambil telefon, ambil beg duit. Tuan-tuan, kalaulah kata minta jauh, bukan nak, tapi kalaulah kata berlaku dan kita terselamat daripada kefasikan perbuatan merompak itu, orang lain kena, kita selamat, maka sunat bagi kita melakukan sujud syukur. Baik, saya ringkaskan. Keadaan keempat yang sunat kita melakukan sujud syukur ialah ketika kita menziarahi ataupun kita melihat orang yang diuji dengan kesakitan. Orang yang diuji dengan kesakitan pada tubuh badan atau akal fikiran, maka disunatkan untuk melakukan sujud syukur kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan sujud ketika melihat orang yang sakit
sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersujud ketika melihat orang yang sakit kerana penyakit zamin, sakit yang berpanjangan ataupun sakit kerana tua. Jadi tuan-tuan, disunatkan kita menziarahi orang sakit. Dan bila kita menziarahi orang sakit, kita tengok orang sakit dan kesakitan orang itu tak berlaku kepada kita, maka kita yang sehat, sunat juga kita melakukan sujud syukur. Kita tengok orang aksiden patah kaki, berbaluk, berbesi, bersemin dan sebagainya, kita aksiden juga tak kena, maka sunat kita melakukan sujud syukur. Dan perlu juga diambil kira satu lagi amalan yang mana disunatkan juga untuk kita menyembunyikan sujud syukur itu daripada pandangan pesakit. Memanglah sunat kita ziarah orang sakit, sunat kita sujud syukur sebab kita tak sakit macam dia, dan sunat kita melakukan sujud syukur di tempat yang dia tak nampak. Kita pergi tengok dia, kita sujud syukur depan dia. Dah apa pula sujud syukur ni? Aku sihat tak macam kau sakit. Terasa hati pula dia, tuan-tuan. Maka sunat kita ziarah dia, sunat kita sujud syukur, dan sunat kita menyembunyikan sujud syukur kita daripada pandangan pesakit tadi. Maka tuan-tuan, empat keadaan ini apa dia? Yang pertama, dapat nikmat berita gembira yang bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan, bukan biasa-biasa. Nikmat yang kita rasa sangat besar dalam hidup datang kadang-kadang. Sujud syukur sunat. Yang kedua, terselamat daripada musibah, terselamat daripada runtuhan, bala, bencana. Logiknya mati tapi tak kena, hidup lagi, selamat, maka sunat sujud syukur. Keadaan yang ketiga, terselamat daripada kefasikan, sunat sujud syukur. Yang keempat, apabila kita menziarahi orang sakit, kita tengok orang sakit, kita tak kena macam dia, maka sunat juga kita melakukan sujud syukur. Pernah diceritakan pada satu hari ketika bersama dengan para sahabat, tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam bersujud. Oleh kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan lama, para sahabat berasa cemas jika berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada sujud, seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada baginda, lalu baginda berkata, "Inna Jibril atani fabashsharani faqala inna Allah azza wa jalla yaqulu man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi fawajadtu lillahi azza wa jalla syukran." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan berkata bahawa Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang berselawat kepadamu, maka aku akan berselawat untuknya. Sesiapa yang memberikan salam kepadamu, maka aku akan memberikan salam kepadanya. Lalu aku langsung bersujud syukur kepada Allah. Tuan-tuan, kisah ini menurut riwayat Ahmad, Imam Ahmad, berlaku antara Nabi dan beberapa sahabat. Nabi sujud lama pada satu ketika menyebabkan sahabat-sahabat gelisah apakah yang berlaku kepada Nabi. Tuan-tuan, semalam Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri dia cerita mengenai seorang lelaki warga Palestin ditembak dengan menggunakan drone. Tuan-tuan, apabila ditembak, jatuh lelaki ini menyebut Allah, Allah, kemudian mati dalam keadaan sujud. Tuan-tuan,
Jauh dalam lubuk dasar hati saya cita-cita nak mati dalam keadaan sujud. Tapi siapa kita, tuan-tuan? Kita tak boleh nak menentukan kita mati lagu mana. Mungkin mati di jalan raya, mungkin mati disebabkan sakit dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu, tuan-tuan pun mungkin tak tahu. Sebab ajal mati semua adalah rahsia Allah. Tetapi tuan-tuan, bak kata Datuk Dr. Zulkifli semalam, kalau dilihat kepada amalan lelaki ini, Masya Allah, cukup luar biasa. Yakinlah tuan-tuan, amalan yang kita lazimi ketika kita hidup, biasa kita buat, dan insya Allah amalan itu akan membantu kita. Ketika mati lagi Allah akan bantu kita, apatah lagi selepas mati. Tanda kematian yang baik, mati dalam keadaan taat kepada Allah. Lebih-lebih lagi mati dalam keadaan sujud. Saya nak, tapi wallahu alam, minta Allah kabulkan untuk saya dan tuan-tuan puan-puan semua insya-Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW pada satu ketika sujud lama. Allah, kenapa pula ni lama ni? Risau para sahabat. Maka Nabi pun bangun daripada sujud. Maka setelah beberapa keadaan, Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, tanya kepada Nabi, kenapakah sujud lama tadi? Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya malaikat Jibril AS telah datang kepada Nabi dan berkata, Allah berfirman, sesiapa yang berselawat kepadamu, maka aku akan berselawat untuknya. Allah kata, siapa-siapa yang berselawat untuk Nabi Muhammad, Allah akan selawat untuknya. Sesiapa yang memberikan salam kepadamu Muhammad, maka aku, yakni Allah, akan memberikan salam kepadanya. Disebabkan itu Nabi SAW sujud syukur kepada Allah. Tuan-tuan, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad ini, dapatlah kita beberapa pedoman mengenai sujud syukur, bahawasanya ia amalan yang Nabi SAW buat. Maka disunatkan juga kepada kita untuk melakukan sujud syukur. Demikianlah amalan yang disukai oleh Nabi SAW. Jika mendengar khabar gembira, baginda sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Apabila kita mendapatkan khabar gembira atau memperolehi nikmat, kita sepatutnya melakukan sujud syukur kepada Allah sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Al-Quran menyebutkan bahawa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi tuan-tuan, bila kita sujud syukur, manifestasi kehambaan kita kepada Allah, nak tunjuk terima kasih kita kepada Allah, maka yakin dan peganglah ayat ini, firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Syukurlah kamu, aku akan tambah. Tapi kalau tak syukur, kufur dengan nikmat Allah, sungguh tunggu azabku sangat pedih. Tuan-tuan, ada sesetengah orang berpandangan, saya tak solat pun saya kaya, saya tak bersyukur pun duit masuk, dia kata. Tuan-tuan, bahaya statement begini. Dia kata dia berjaya, dia kaya, anak yang berjaya sebab usaha dia. Buat apa nak solat? Aku tak solat pun kaya. Buat apa nak solat? Aku tak solat pun sihat. Dapat nikmat molek-molek ada, dia kata. Bahaya. Hati-hati dengan satu ujian yang dinamai sebagai istidraj. Istidraj ini, Allah bagi makan cukup, bagi harta cukup, anak pinak cukup, tetapi disebabkan nikmat ini Allah bagi, dia semakin jauh dengan Allah.
jauh dengan tikar sejadah, jauh nak datang dengan masjid. Dia kata dia kaya, berjaya bukan sebab usaha dia. Hati-hati dengan perkaadaan ini yang dinamai sebagai istidraj. Bila datang peringatan Allah, gedebuk jatuh tersungkur, minta jauh tuan-tuan. Jadi berpegang kepada ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka salah satu cara untuk menzahirkan syukur kita adalah melalui sujud syukur. Baik, ada satu lagi perkara yang suka juga untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah semua, mengenai kaifiat ataupun tata cara kita melakukan sujud syukur. Dipetik daripada Mu'tamad Fiqh Asy-Syafi'i. Ini kitab fiqh mazhab Syafi'i dan telah diguna pakai juga oleh pejabat mufti wilayah persekutuan dan telah dimasukkan dalam satu artikel yang bertajuk sujud syukur adakah memerlukan wuduk ataupun menghadap kiblat. Baik, perkara yang pertama dimasukkan dalam artikel ini dipetik daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i mengenai tata cara ataupun kaifiat sujud syukur. Yang pertama, perlulah berniat terlebih dahulu untuk melakukan sujud syukur. Tuan-tuan, umumnya sujud syukur ni dia sama seakan-akan sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud sejadah. Tuan-tuan, sujud tilawah, sujud sejadah ini dia berkait dengan baca Quran. Kan dalam mushaf Al-Quran bila kita baca, jumpa tanda wakaf, berhenti. Tapi kadang-kadang kita jumpa tanda kubah masjid. Ada sesetengah mushaf dia bubuh tanda lain pula, biasanya kubah masjid. Bila jumpa kubah masjid ini, maka sunat kita melakukan sujud sejadah ataupun sujud tilawah. Contoh yang lain mudah nak kita faham, solat subuh hari Jumaat pagi, kan imam baca surah Sajadah, surah Al-Insan. Surah Sajadah tengah dia ada satu simbol kubah masjid. Kalau tengok Al-Quran ada tanda ini, dan kalau kita perhati imam sujud Allahu Akbar, berhenti pada ayat yang ada simbol kubah, dan sujud itu dinamakan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Baik, sujud tilawah, sujud sajadah nanti kita bincang lain kali insya-Allah. Cuma nak katanya di sini sujud syukur sama seperti sujud tilawah. Cuma bezanya sujud tilawah kita jumpa ayat Quran tertentu. Sujud syukur bila mana berada pada 4 keadaan tadi, maka kita sunat melakukan sujud syukur. Baik. Yang pertama, niat terlebih dahulu. Yang kedua, bertakbir seperti mana takbiratul ihram dengan mengangkat tangan kerana diqiyaskan dengan salat. Yang ketiga, bertakbir sekali lagi tanpa mengangkat tangan, yang mana takbir pada kali ini adalah untuk turun sujud. Niat akad takbir, kemudian takbir sekali lagi terus sambil turun sujud. Kemudian sujud sekali saja seperti mana sujud dalam solat. Sujud seperti dalam solat, cuma sujud syukur ni sekali saja. Adapun bacaan ketika sujud syukur ini adalah bacaan seperti mana sujud di dalam solat, dan kemudiannya bolehlah ditambahkan dengan lafaz tahmid, memuji Allah atas kurniaan nikmat yang telah diberikan olehnya. Sujud sekali, bacaan dia sama seperti mana bacaan dalam sujud ketika salat. Bolehlah kita tambah lafaz tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, untuk memuji Allah di atas nikmat yang kita dapat. Kemudian bangun daripada sujud dalam keadaan duduk macam at-tahiyat itulah, ataupun duduk iftirash, kemudian memberi salam. Tidak disyaratkan untuk membaca tasyahud dan tidak juga disunatkan untuk membacanya. Bangun daripada sujud terus bagi salam. Tuan-tuan, ada sesetengah pandangan yang lain, dia kata tak perlu takbir, tak perlu
terus sujud, kemudian bangkit daripada sujud, tak perlu salam, boleh juga. Cuma kaifiat yang saya sebut tadi ada disebut di dalam Mu'tamad Fiqh Asy-Syafi'i dan juga dimuatkan di dalam artikel Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Oleh itu bolehlah kita guna pakai takbir, kemudian terus turun sujud sekali, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, alhamdulillah alhamdulillah, bangkit daripada sujud, duduk iftirash, terus bagi salam. Tidak disyaratkan, tidak disunatkan baca tahiyat. Adakah sujud syukur boleh ataupun kita kena ada wuduk dan menghadap kiblat? Tuan-tuan kalau tengok bola kan, gedum dia skor gol. Maka kalau perhati kadang-kadang dia lari pergi bucu padan, dia sujud syukur. Maka kita tengok dia ni ada wuduk ke tak ni? Kan dia main bola kan? Ada wuduk ke sepanjang masa sampai dia jaring gol tu sujud lalu? Dia ada wuduk ke tak? Dan dia sujud tu ikut arah kiblat ke tak? Sumbat gol dong skor gol, nak cari arah kiblat dulu baru sujud, ataupun nak ambil wuduk dulu baru sujud? Tak, dia sujud selalu. Maka tuan-tuan, ada perbincangan dalam kalangan para ulama untuk sujud syukur perlu kepada wuduk ke tidak, perlu kepada menghadap kiblat ataupun sebaliknya. Baik, selain daripada kaifiat yang ditunjukkan pada perbahasan sebelum ini, terdapat juga perbahasan para ulama mengenai sujud syukur tanpa wuduk serta tidak pula menghadap kiblat. Ini adalah pendapat kebanyakan salaf serta sebahagian al-Malikiyah. Begitu juga ianya adalah pendapat jemaah muhakkik seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Asy-Syaukani dan Asad dan lain-lain. Baik, tuan-tuan, mengenai sujud syukur perlu wuduk ke ataupun tak, perlu hadap kiblat ke ataupun tak, mengenai isu ini ulama berbeza pandangan. Sebahagiannya mengatakan ya perlu wuduk dan perlu menghadap kiblat, bahkan ditambahkan lagi dengan lebih terperinci perlunya bersih tubuh badan, pakaian dan tempat sujud. Tetapi sebahagian pandangan ulama yang lain mengatakan bahawa tidak perlu ataupun tak mengapa sujud syukur walaupun tanpa wuduk, walaupun tidak menghadap kiblat. Jadi tuan-tuan, lebih detail dan terperinci, tuan-tuan boleh buka artikel ini. Tajuknya sujud syukur, adakah memerlukan wuduk ataupun menghadap kiblat? Tuan-tuan, saya ringkaskan artikel ini dalam mana pertemuan dua pandangan. Satu kata ya kena wuduk dan kena hadap kiblat, satu lagi kata tak apa, tak ada wuduk pun, tak apa, tak hadap kiblat pun boleh sujud syukur. Maka apakah pegangan atau pendirian Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dalam menentukan perkara ini? Baik, saya ambil satu perenggan, yakni kesimpulan artikel ini. Apa kata mereka? Kami melihat dalam isu ini, pendapat yang lebih dekat adalah pendapat yang mengatakan bahawa sujud syukur boleh dilakukan walaupun tanpa adanya wuduk dan juga menghadap kiblat. Jadi tuan-tuan, dapat khabar gembira. Yang sunatnya tuan-tuan, dapat khabar gembira ataupun keadaan kedua selamat daripada keruntuhan, selamat daripada bencana. Keadaan ketiga, selamat daripada kefasikan, perkara-perkara yang fasik, orang merompak kita tak kena, selamat. Ataupun keadaan yang keempat, tengok orang sakit, kita sujud syukur ketika itu juga. Allah dapat dua lain, bukan dua lain Covid. Dua lain Covid tu musibah tuan-tuan. Dapat dua lain, boleh hanuk 14 tahun tunggu dapat dua lain, pregnancy test. Maka sunat sujud syukur ketika itu juga, walaupun tanpa wuduk, walaupun tanpa menghadap kiblat.
Jadi tuan-tuan, jawapannya mengikut pandangan pejabat mufti wilayah, boleh kita sujud syukur walaupun tanpa wuduk ataupun menghadap kiblat. Boleh sahaja mereka menerima khabar gembira seperti dapat anak, lulus peperiksaan, naik pangkat, terus sujud menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Begitu juga seseorang yang terselamat dari kecelakaan jalan raya, sembuh dari penyakit, boleh terus sujud syukur menzahirkan kesyukuran kepada Allah. Namun untuk meraihkan perbezaan pandangan, pejabat mufti wilayah juga mengambil kira pandangan yang kata kena ada wuduk, kena hadap kiblat. Apa kata mereka? Jika ingin beramal dengan pendapat ataupun pandangan ulama yang mengatakan kena ada wuduk, kena hadap kiblat, nak beramal dengan pandangan tersebut boleh juga. Bahkan dikatakan di sini tiada masalah, kerana isu ini terdedah kepada perbahasan ilmiah yang mendalam dan boleh dibahaskan lagi. Jadi tuan-tuan, persoalannya boleh ke tidak sujud syukur tanpa wuduk, tanpa menghadap kiblat? Jawapannya boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil wuduk dulu, nak cari kiblat dulu, boleh juga. Yang penting disunatkan sujud syukur apabila boleh khabar gembira, time tu sunat sujud selalu. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kesimpulannya untuk perbincangan pada malam ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, apabila kita dapat nikmat, maka sunat untuk kita bersyukur. Nikmat yang berterusan, hari-hari minum kopi pagi-pagi, nikmat, alhamdulillah. Maka nikmat yang berterusan, tak sunat kita sujud syukur gitu. Nikmat makan roti canai tiap-tiap pagi, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Tapi sujud syukur tak disunatkan ketika itu. Nikmat yang lain-lain harian berpanjangan sunat kita syukur tu sunatlah, tapi sujud syukur tidak disunatkan untuk keadaan itu. Yang disunatkan untuk melakukan sujud syukur untuk 4 keadaan tadi. Kesimpulan yang kedua, apakah keadaan yang disunatkan sujud syukur? Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, dapat nikmat yang besar, dapat nikmat yang tidak disangka-sangka, dapat nikmat yang kita rasa paling berharga dalam hidup kita, sunat sujud syukur. Keadaan yang kedua, selamat daripada musibah, selamat daripada kemalangan, kecelakaan dan sebagainya, sunat sujud syukur. Keadaan yang ketiga, selamat daripada kefasikan, orang yang buat fasik kita selamat, sunat sujud syukur. Yang keempat, bila kita ziarah orang sakit tu sakit dia tak kena pada kita, maka sunat kita sujud syukur. Keadaan ini saja yang disunatkan sujud syukur, selain daripada itu tidak disunatkan. Wallahu a'lam. Baik, kesimpulan yang ketiga mengenai kaifiat sujud syukur itu tadi, bermula dengan niat takbiratul ihram, terus sujud sekali, kemudian bacaannya sama seperti bacaan sujud dalam solat. Boleh kita tambah alhamdulillah selepas daripada sujud sekali, bangkit daripada sujud, duduk iftirash ataupun duduk dalam keadaan tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, maka kita bagi salam. Tidak disyaratkan, bahkan tidak disunatkan baca tahiyat, doa at-tahiyat. Baik, kemudian diakhiri dengan salam. Kesimpulan akhir untuk sujud syukur, maka tuan-tuan, persoalan mengenai perlu wuduk ataupun tidak, perlu hadap kiblat ataupun tidak, benda ni khilaf, dua-dua boleh pakai. Adapun tuan-tuan nak sujud syukur tak ada wuduk, tak hadap kiblat, boleh. Adapun tuan-tuan nak ambil wuduk dulu, nak cari kiblat dulu pun boleh, tidak ada masalah. Yang penting tuan-tuan, yang penting ialah sentiasa kita melazimi pujuk hati kita untuk jadi insan yang sentiasa
bersyukur. Saya tutup perbincangan pada malam ini dengan sepotong ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sikit je hamba-hambaku yang bersyukur. Allahu Akbar, Allah kata wa qalil, sikit daripada ibadi, hamba-hambaku yang bersyukur. Tuan-tuan, untuk itu saya memujuk hati diri saya sendiri dan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, ayuh bersama kita pujuk hati kita untuk sentiasa melazimi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang pelbagai, daripada sekecil-kecil nikmat sampailah sebesar nikmat. Sekadar itu saja apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik Allah terjemahkan melalui kelemahan, kedaifan, kekhilafan diri saya. Sebagai bukti Allah nak tunjuk saya juga manusia biasa yang tidak terkecuali untuk itu. Andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, dan saya minta ampun kepada Allah, minta maaf semua kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.